morning, Cik Warren. Selamat pagi, Tuan. Tak dengar. Selamat pagi. Welcome. Semua sehat ya. Okey, kita akan bersiaran sebentar lagi. Okey. So kita mungkin tunggu seminit dua, okey, untuk allow lebih ramai peserta masuk. Okey. Saya difahamkan kita ada dalam 400 lebih peserta pada pagi ini. Cuma sekarang ni baru ada 60-70 Jadi kita ambil masa sedikit. Okey. Untuk pengetahuan semua, yang ini adalah rentetan kepada survey yang kami buat pada seminar inovasi intervensi secara online pada bulan Julai. Okey, di mana kita dapati banyak ramai peserta yang hadir pada event itu menghadapi kesukaran untuk memahami apa itu GPP, General Principle of Prevention, dan ramai yang tak tahulah. That's why itu pada masa itu saya menjanjikan satu event yang simple lah macam webinar ini untuk memberi sedikit pengenalan kepada kepada GPP yang menjadi teras dalam aspek pencegahan kemalangan yang berdasarkan kepada recommendation daripada International Labour Organization. Okey, jadi kita sekarang ni dengan adanya OSHA yang baru pindaan 2022 dan selari dengan Occupational Safety Health Master Plan OSHMP 25. Okey, jadi kita sekarang ni berada di landasan yang baharu, landscape OSH yang baharu, yang di mana banyak perubahan dan juga keperluan yang baharu yang akan dilaksanakan di Malaysia. Okey, so berteraskan kepada yang itu, kita wujudkan, kita adakan webinar pada hari ini yang merupakan adalah siri ketiga untuk industri and akademia, sinergi webinar series nombor 3 lah, dan ini adalah yang nombor ketiga untuk tahun ini, yang dianjurkan oleh UTM, Universiti Penyelidikan Malaysia, dikelolakan oleh Institute for Oil and Gas dan juga Safety and Health Research Group di bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Juga disupport oleh UTM Unbox dan seterusnya menjadi key player kita pada hari ini, penyumbang kepada buku dan juga penerangan pada hari ini adalah daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan DOSH, JKKP Malaysia yang berbengkalan di Putrajaya. So kita bertuah pada hari ini akan dapat taklimat secara langsung, first knowledge lah daripada JKKP Induk Putrajaya headquarter, yang telah berjaya mewujudkan satu buku yang kita panggil Guidance for Occupational Safety and Health, OSH, in Construction Industry. Singkatan dia OSHIM lah tu, tapi Guidance for OSHIM lah, yang spesifik kepada application the General Principle of Prevention. Okay, so ini sebenarnya sangat penting untuk buku ni, sangat penting sebab kita sekarang ni nak beralih kepada control, accept and control punya konsep kepada prevention and then control.
Jadi pada pandangan saya, aspek adanya buku ni amat-amat diperlukan oleh pihak industri bagi memudahkan self-regulation punya konsep ini dapat dilaksanakan dengan jaya ni di peringkat industri. Okay, welcome to Industry and Academic Synergy Webinar Siri 3 2023. So for this session, we have a book launch and promotion guidance for occupational safety and health in construction industry, the general principle of prevention. Okay, so kita akan bersiaran sehingga pukul 12 tengah hari. Okay, welcome kepada semua. Untuk pengetahuan semua, kita boleh lagi invite kawan-kawan kita untuk join webinar ini sebab dia adalah free saja. Dan kalau tidak ada webinar link, boleh pergi kepada FB Live, okay? Mungkin boleh di-sharekan kita punya urus setia, please share kita punya link kepada FB Live dan juga link kepada webinar ni lah. Jadi hopefully masing-masing boleh ajak kawan-kawan yang masing-masing yang lain yang tidak tahu apa itu GPP. Sebab hari ini kita akan melancarkan buku tu dan kita akan bagi PDF, link untuk you download buku tu dan sebagainya. Dan kita ada masa sedikit ni dalam 1 jam ni untuk membolehkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia untuk memberi penerangan ringkas berkaitan dengan konsep yang baharu ini supaya nanti mudah untuk kita bergerak bagi menyokong OSMP punya program, okay, dan pelaksanaan accident prevention di tempat kerja masing-masing. Okay, so jika ada soalan boleh unmute, okay, bertanya ataupun angkat tangan. So saya akan bagi laluan nanti dalam kita punya question and answer session nantilah. Okay, dan hopefully semua boleh mute lah, boleh mute dulu, dengar apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita, dan kita akan bermula sebentar lagi lah. Okay, so sedikit tentatif untuk pada hari ini. Pembukaan sekarang ni kita dah buat pembukaan sedikit sebanyak tadi. Kenapa kita kena cakna dengan latest punya improvement ni. Okay, pukul 10.40 nanti kita ada pelancaran buku dan ucap tama daripada pengarah bahagian Building Construction Safety Division DOSH Malaysia Putrajaya, Tuan T.S. Nazruddin bin Mat Ali, kita punya pengarah untuk satu Malaysia lah. Okay, dan dia akan melancarkan buku yang diterbitkan oleh DOSH ini. Okay, selepas itu kita ada dalam 20 minit begitu dan kita akan ada 45 minit pukul 11 penerangan buku yang akan disampaikan oleh IRTS Dr. Haji Muhammad Fairuz bin Rahman yang juga daripada Putrajaya, Factory Machinery Inspector Officer yang attach kepada Building Construction, okay, BKTB, DOSH Putrajaya. Okey, selepas itu kita akan kumpulkanlah soalan-soalan tu. Jadi soalan tu boleh ditanyakan secara langsung dan juga boleh ditulis di ruangan chat lah. Nanti saya akan bacakan. So kita ada dalam 15 minit untuk soal jawab sebelum kita berakhir pada jam 12 tengah hari. Okey, so dengan itu ada slide selepas ni ke? Tak ada Jadi kita dengan tanpa melengahkan masa, okay, saya jemput Tuan T.S. Nazruddin bin Mat Ali, Director Building Construction Safety Division DOSH Malaysia, untuk menyampaikan ucap tama beliau dan bagaimana mungkin dia berceritalah sedikit sebanyak hala tuju GPP ini di Malaysia, tetapi mungkin dia fokus banyak kepada construction lah, sebab buat masa sekarang ni kita ada OSHIM Guideline 2017, di mana buku ini mungkin banyak berinspirasi daripada tapak bina
sebagai permulaan. Dan juga beliau adalah merupakan peneraju untuk strategi 6 OSMP untuk memperbaiki penggunaan teknologi dalam safety. So dengan ini, dengan rendah hatinya saya mempersilakanlah tuan pengarah kita untuk menyampaikan ucap tama dan seterusnya melancarkan buku DOSH, iaitu guidance untuk occupational safety and health OSHIM, untuk industri application for GPP lah, General Principle of Prevention. Silakan tuan TS kita. Terima kasih Kamal Rizal. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi lah ya, dengan semualah ya, terutama dengan Dr. Kamal Rizal ni saya rasa seronok lah ya bekerjasama dengan beliau ya, yang banyak membantu kita dalam bidang OSH lah, terutamanya bahagian dalam OSHIM ni lah ya. So menurut kajian yang telah dijalankan oleh UTM ya, kita dapati ya bahawa pemahaman tentang penggunaan General Principle of Prevention ni masih lagi rendah lah ya. So ini sebenarnya adalah ialah sebenarnya benda ni dah mungkin kita biasa dengan hierarchy of control dan sebagainya. Tapi sekarang kita nak introduce lah General Principle of Prevention. Dan alhamdulillah lah ya, kita dah berjaya membangunkanlah satu garis panduan GPP ini, General Principle of Prevention ini, untuk dijadikan rujukan lah kepada semua ya. Kerana kata orang macam mana pun kita kena bekerjasama lah ya, mungkin government have to start lah. So kita dah start lah mengambil contoh-contoh yang terbaik lah ya, yang kita dapat lah melalui tabletop research lah ya. Kemudian kita rasa mungkin ini merupakan volume yang pertama lah ya, dan kita amat mengharapkan lah kepada pihak industri untuk sama-sama menyumbang kepada penambahbaikan kepada General Principle of Prevention ni lah ya. Okeylah, baiklah, saya start balik ya. Okey, so terlebih dahulu lah saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur UTM, MPRC, Institute for Oil and Gas ataupun IFOC, Universiti Indonesia dan Unbox Resources Yang Berhad kerana sudi menjemput saya ke webinar pagi ini. Saya juga turut merasa gembira kerana saya berkesempatan lah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjadikan industri and akademia sinergi webinar siri 3 pada tahun inilah ya. So bagaimana yang saya maklumkan tadi bahawa kita cubalah cumanya menggabungkan antara pihak industri dan juga pihak akademik daripada universiti dan sebagainya untuk sama-sama membuat kajian ataupun research supaya kita dapat tambah baiklah ya, di dalam kita mematuhi perundangan dan sebagainya lah ya, terutamanya apabila kita ada OSHIM baru dan juga OSHIM dan juga Working Hard yang merupakan antara peraturan-peraturan yang pada saya lah yang merupakan peraturan-peraturan yang amat penting dan akan banyak menggunakan pendekatan General Principle of Prevention inilah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, tajuk webinar pada hari sangat bersesuaian berketepatan ya dengan suatu perubahan KKP di negara ini. Seperti yang kita tahu, di bawah Kementerian Sumber Manusia lah melalui Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun JKKP telah meminda Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang sebenarnya telah pun diwartakan saya rasa semua dah tahu telah pun diwartakan pada 16 Mac tahun lepas ya 2022 bagi meningkatkan ataupun memartabatkan lagi lah KKP negara kita inilah ya. Jadi pewartaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022 ini membolehkan konsep peraturan kendiri dan budaya pencegahan dapat dilaksanakan dengan lebih jitu lah
dan berkesan bagi menjamin kualiti keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja lah ya. Jadi dengan adanya Akta OSHA yang baru ini, kita juga pada masa sama akan menggugurkan Akta Kilang dan Jentera lah ya. Okey, jadi banyak perubahan dan keperluan baru KKP telah diwatakan dalam Akta Pindaan inilah ya. Terutamanya berkaitan dengan keselamatan di sektor pembinaan, yang mana kita akan ada OSHIM, working height dan sebagainya lah ya. Jadi Section 18A khasnya adalah membuka satu peruntukan baru yang memberikan duty ataupun tanggungjawab kepada prinsipal atau atas dasar untuk libat urus ataupun menyenggara KKP di semua peringkat fasa pembinaan lah. Prinsipal ni pada kita seperti klien ataupun developer, whoever lah ya yang di mana sesuatu projek itu dijalankan untuk mereka ni lah ya. So mereka ini boleh dikatakan sebagai prinsipal. Jadi hak asasi pekerja pula telah diperkasakan dengan wujudnya Seksyen 26A bagi memastikan kemalangan maut dapat dielakkan. Jadi semua pihak lah ya dalam OSHA yang baru ini akan kita beri penekanan. Jadi latihan KKP telah diberi nafas baru dengan adanya Seksyen 30 di mana pekerja perlu diberi latihan secukupnya, kemahiran bagi melakukan kerjanya dengan selamat, pendedahan kepada hazard-hazard dan ilmu pengetahuan berkaitan sistem kerja yang selamatlah. Keberadaan KKP di peringkat SME ataupun small medium enterprise juga ataupun PKS, pertubuhan kecil dan sederhana juga telah ditingkatkan dengan mewujudkan keperluan OSH coordinator lah ataupun kita panggil penyelaras KKP bagi melengkapkan sistem KKP di semua tempat kerja di negara yang tercinta inilah ya. Justru dengan adanya keperluan-keperluan baru ini harapnya dapat menyediakan tempat kerja yang kondusif, selamat, sihat dan kebajikan pekerja terjamin lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rakan yang mementingkan KKP sekalian ya. Jadi tujuan utama KKP bagi menurunkan kadar kemalangan dan kematian tempat kerja adalah berteraskan pada prinsip budaya pencegahan yang melibatkan semua pemegang taruh berkepentingan dan pemakaian konsep peraturan kendiri oleh pengguna hazard di tempat kerja. Seperti yang kita tahu, negara telah bergerak ke arah ekonomi berasaskan kepada teknologi tinggi bagi mencapai taraf negara berpendapatan tinggi. Sehingga hari ini banyak aktiviti ekonomi baharu seperti pembangunan projek mega seperti PNB 118 second tallest kan, jadi TRX, ECRL, MRT, malah ke menghubungkan negara Malaysia dan Singapura juga ya, dan juga logik-logik kimia seperti di Pengerang yang berada di Johor tu telah membawa sebenarnya hazard-hazard dan cabaran barulah terhadap KKP negara kita lah. Jadi negara juga sedang rancak untuk menggunakan sepenuhnya potensi IoT ataupun Internet of Things, ekonomi gig dan IR 4.0 bagi memacukan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih mampan. Jadi negara juga sangat aktif dalam menghasilkan reka bentuk teknologi baru dan penggunaan mesin-mesin berteknologi tinggi lah ya. Jadi GPP ni sebenarnya perlu difahami oleh semua pihak lah, daripada klien kemudian kepada designers lah. Designer yang amat penting lah untuk mengetahui GPP ini dan juga kepada kontraktor ataupun pekerja lah sebawahannya. Jadi semua pihak perlu memahami dan melaksanakan GPP inilah ya. Jadi perubahan fokus aktiviti ekonomi ini yang berteraskan pasaran modal dan penggunaan teknologi tinggi ini memerlukan anjakan paradigma yang besar dalam aspek pengurusan risiko tempat kerja. Kita tidak boleh mengharapkan model kawalan risiko yang sedia ada bagi mencegah kemalangan
pada ekosistem yang berteknologi barulah sekarang ini. Jadi kita tak boleh mengikut cara lama lagi lah ya. Jadi kita perlu perubahan ke arah pendekatan penyelesaian masalah melalui inovasi dan intervensi KKP yang lebih berkesan dan bersaing-saing. Konsep kawalan risiko yang kita amalkan sekarang ini, iaitu asset and control, perlu diubah. Ini menunjukkan kita untuk berubah ke sistem pengurusan risiko yang lebih menyeluruh, dinamik dan sistematik yang berteraskan kepada budaya pencegahan. Jadi konsep baru ini dikenali sebagai prinsip pencegahan am ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai General Principle of Prevention ataupun dalam ringkasnya kita panggil GPP lah ya. So syarat lepas ni bila kita sebut GPP, semua orang faham dan akan merujuk kepada General Principle of Prevention lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan peserta webinar yang dihormati sekalian, prinsip pencegahan am ataupun GPP ini mungkin agak barulah dan masih ramai yang tidak tahu tentang pendekatan inilah. Ini menunjukkan kepada survei dan sembang-sembang bersama rakan-rakan industri mungkin agak barulah pada kita ya. Secara ringkasnya pendekatan GPP ini adalah kita cegah dahulu melalui reka bentuk ataupun melalui kejujuran dan teknologi. Lepas itu baru kita kawal baki risikonya ataupun residu risk tu dengan kawalan organisasi dan kawalan manusia lah ya. Saya rasa istilah ni saja yang baru, tapi mungkin pemahaman kita dan pendekatan kita perlu lagi kita tingkatkan ke arah GPP inilah ya. Jadi pendekatan ini amat sinonim dengan pendekatan prevention through design ataupun PTD ya, prevention through design yang famous lah di Amerika Syarikat ataupun di Australia dipakai safe by design ataupun design for safety lah di DFS di negara Singapura di negara jiran kita Singapura, DFS ya, design for safety. Malah GPP ini amat kuat penggunaan dia dengan negara Eropah lah. Jadi justru penggunaan GPP di Malaysia telah meningkatkan status KKP negara dan setara kualitinya di peringkat antarabangsa lah ya. So berhubung dengan KKP di tapak bina punya, jadi kadar kemalangan telah pun alhamdulillah berjaya diturunkan lah semenjak kita memperkenalkan garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di industri pembinaan dalam braket pengurusan inilah ataupun dipanggil OSHIM lah ya, yang telah diterangkan oleh Dr. Kamal Rizan pagi tadi lah. Jadi kita nampak ada perubahan yang signifikan lah insya-Allah ya. Jadi keperluan 18A AKKP pindaan 2022 kepada prinsipal dan pereka bentuk telah membuka era pelaksanaan GPP di ekosistem KKP dalam kitaran hidup ataupun life cycle lah projek pembinaan itulah ya. Jadi OSHIM menggunakan konsep pencegahan melalui reka bentuk dengan design out hazard dan built in safety dalam setiap pembangunan yang sedang dan akan kita bina lah ya. Jadi konsep ini memerlukan KKP bermula lebih awal di mana risiko awal ataupun asal ataupun asli ni ataupun origin pure risk ni akan dielakkan atau dicegah melalui reka bentuk ataupun kejuruteraan ataupun teknologi yang sesuai dalam fasa pembinaan projek pembinaan ini kelak. So maksudnya kita daripada awal telah pun kita cuba kalau boleh elak kita elak ataupun kalau kita boleh kurangkan kita akan cuba kurangkan di peringkat design lagi lah, di peringkat fasa yang awal lagi lah. Sehingga nanti residu risk tu akan tinggal seminimum yang mungkin ataupun kalau boleh ialah seminimum yang mungkin, kalau boleh tak ada langsung lah ya, untuk ditangani oleh pekerja sama ada semasa pembinaan, semasa maintenance ataupun semasa pengoperasian nantilah ya. Jadi di fasa pembangunan ini risiko awal ini akan kita dapat turunkan ke tahap setakat yang praktis dan hanya risiko baki ataupun residu risk yang rendah sahaja akan didedahkan kepada pekerja. Justru pekerjaannya terdedah kepada risiko yang rendah yang boleh dikawal secara berkesan melalui aspek pentadbiran dan kemanusiaan. Jadi akan jadi kuranglah ya. Maka saya percaya pendekatan ini jika dilaksanakan secara berkesan
akan dapat mengurangkan pendedahan risiko kepada pekerja dan seterusnya, mengurangkan kebarangkalian kejadian kemalangan di tempat kerja lah. Dan insyaAllah nanti Tuan Haji Engineer Teknologis Dr. Muhammad Fairuz Muhammad Zaman, pegawai SME kita, subject matter expert dalam OSHIM ini, daripada JKP Putrajaya akan membentangkanlah kepada kita tentang garis panduan GPP ini yang akan kita dengarlah bersama-sama sebentar lagi lah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya sekali ini, saya ingin mengucapkanlah ya, terima kasih dan tahniahlah kepada Jatuh Kuasa Penganjur di atas komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan bagi menjayakan penganjuran industri dan akademia sinergi webinar siri 3 ini. Jadi tahniah juga saya ucapkan kepada semua peserta lah yang hadir di atas komitmen dan kerjasama yang diberikan bagi menjayakan seminar pada hari inilah ya. Walaupun saya dipahamkan tak adalah CEP kan, tapi saya rasa komitmen tuan-tuan untuk bersama-sama dalam menjayakan seminar ini amatlah kita banggakan lah ya. Terima kasih ke atas pengurusan dan kaki tangan Institute for Oil and Gas IFOG, Universiti Teknologi Malaysia, Research University, dan Unbox Resources Sdn Bhd, semoga terus berusaha dalam meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia dengan penganjuran seminar dan majlis ilmu KKP yang seumpamanya, dan semoga selamat maju jaya. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan rasminya saya melancarkan buku panduan GPP ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengarah kita, TS Nazruddin. Tuan, kat mana kita boleh download buku ni, Tuan? Aha. InsyaAllah download lah ya. tuan boleh, mungkin nanti Dr. Kamal lah ya, ataupun Dr. Fairuz nanti mungkin boleh memberikan linknya lah ya, ataupun boleh melawat saja ke laman web JKP insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Kita dah bagi link untuk download buku berkenaan dan secara rasminya buku tu telah dilancarkan. Tetapi apa yang kita boleh bagi hari ini adalah PDF version. Kalau nak print tu kita mungkin ambil masa sikit lah Tuan ya, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan atas pelancaran buku. Kita tak ada montaj lah pula hari ni sebab kita webinar saja. So the next time mungkin kita akan dapat pelancaran secara fizikal nanti bila kita print buku ni lah. Terima kasih Tuan Pengarah atas pelancaran dan juga hala tuju kepada GPP selepas inilah. InsyaAllah bahagian tapak bana akan melakukan enforcement dan sebagainya berdasarkan kepada OSHIM yang berteraskan kepada GPP. Terima kasih dan okey, untuk seterusnya kita tak benarkan soalan kepada Tuan Pengarah lah. Soalan akan kita ada buka selepas ini di hujung sesi. Dan saya welcome kat sini kita ada sesi kedua di mana penerangan secara konsepnya dululah sebab kita ada lebih kurang 45 minit sahaja oleh speaker kita, iaitu adalah orang yang telah membangunkan buku ini dengan komiti yang ada di bahagian tapak banner di Putrajaya. Okey, saya welcome IRTS Dr. Haji Muhammad Fairuz Abdul Rahman daripada Putrajaya bahagian tapak banner untuk menyampaikan sedikit sebanyak. Okey, bahagian terangkan sikitlah kita punya GPP. Sebab itu hari Dr. Fairuz, saya ada buat survey sikit masa saya punya sesi tu hari, dan GPP tu macam kosong. Satu ataupun kosong daripada beratus-ratus peserta. Jadi agak merisaukan pada saya lah. Urusan itu boleh highlightkan kepada Dr. Fairuz okey. Supaya nanti Dr. Fairuz ada slide Dr. Fairuz? Saya ada slide. Okey. So tak apa nanti boleh share.
Boleh dengar. So kita dengarkan dulu penerangan ringkas tentang GPP ni dengan Dr. Fairuz, merupakan penulis buku lah sebenarnya, tapi dia ada tim lah. Okey. Mungkin nanti saya pun nak masukkan nama kat situ Dr. Fairuz, boleh Sebab Nampak yang tak ini slide ni? nampak. Okey. Buku ini mungkin lebih kepada tapak banner. Nanti mungkin kita boleh improve version yang kedua dengan application kepada berbagai sektor. So dengan ini saya serahkan sesi ini kepada Dr. Fairuz untuk menerangkan, memberi basic pengenalan kepada GPP. Silakan, Doktor. Terima kasih Dr. Kamarizan bin Kidam, CEO Unbox dan juga senior lecturer UTM. Terima kasih kepada penganjur susah payah menganjurkan program ni, dan juga terima kasihlah kerana menjemput kami dari BKTB ni. Jadi slide yang saya gunakan ni slide yang pernah kita present di BEM Roadshow di Sabah dan Sarawak lah. Saya gunakan slide ni sebab kandungan ni lebih kurang sama dengan apa yang saya nak present pada hari ini. Tetapi lebih kepada membantu tuan-puan visualize apa yang saya akan bentangkan lah. Okey, sebenarnya general principle of prevention ni dia sama saja dengan Aku dah berlutut yang dalam tak dapat, kau tahu tak? dengar. Kau tahu tak? Tak tahu. Okey kan sekarang? Dengar kan semua kan? Okey, general principle of prevention ni memanglah betul macam teknologis Nazruddin maklumkan tadi bahawa ia mula diperkenalkan di Malaysia melalui guidelines OSHIM yang kita lancarkan pada tahun 2017. Sebelum ni memang sepengetahuan saya tidak ada dalam mana-mana teks yang dikeluarkan oleh JKKP yang menerangkan, memperkenalkan general principle of prevention ni. Tetapi di benua Eropah, dia dah ada general principle of prevention ni sejak tahun 1989. Jadi berapa lama tu masa yang kita ambil untuk kita perkenalkan term pendekatan prinsip pencegahan ni ke dalam sistem TKP negara kita. Tapi guideline OSHIM pun hanyalah bersifat garis panduan, iaitu pematuhannya adalah voluntary lah, sukarela. Kemudian kita akan jadikan general principle of prevention ni sebagai salah satu elemen dalam peraturan pentaksiran risiko yang akan dikuatkuasakan bersama Akta Pindaan OSHA 1648/2022 tu. Tetapi macam yang Dr. Kamal mention tadi, terdapat isu berkaitan dengan pemahaman ataupun understanding berkaitan dengan prinsip penjagaan tu. That's why kita keluarkan panduan ringkas yang mana kita explain dengan lebih terperinci. Walaupun dalam garis panduan OSHIM, kalau kita lihat dalam perenggan 5 dalam guideline OSHIM ni, dalam topik pengenalan OSHIM tu sendiri, dalam garis panduan OSHIM tu, perenggan nombor 5 tu kita bagi ringkasan secara ringkasnya apa prinsip pencegahan tu. Saya akan bincangkan lebih lanjut dalam slide selepas ni lah. Okey, ni dia. Dalam garis panduan OSHIM 2017 tu, dalam perenggan kelima ni, kita ada sebut secara ringkas apakah general principle of prevention tu, iaitu pertama, avoid risk. Avoid risk. Ini elemen yang pertama dalam, prinsip yang pertama dalam general principle of prevention tu, GPP. Ada orang gunakan POP, ada orang sebut GPP kan. Tapi saya rasa GPP ni lebih sesuai lah daripada POP ni, sebab principle of prevention ni dia mungkin tidak berapa tepat lah. The general principle of prevention ni lebih tepat.
Kemudian evaluate those risks that cannot be avoided and put in place proportionate measures that control them at source. Ini adalah ringkasan kepada General Principle Prevention yang kita masukkan dalam perenggan 5 garis panduan OSHIM. Kemudian General Principle of Prevention ni sebenarnya adalah satu prinsip-prinsip yang lebih umum lah, yang mana kita lebih biasa dengar hierarchy of control kan. Contohnya dalam use regulation ni kan, dalam regulation 15 use, bila kita bercakap berkaitan dengan langkah kawalan untuk mana-mana risiko, kita akan relate dengan hierarchy of control. Contoh dalam peraturan 15/1 ni lah kan, penghapusan, elimination, penggantian, substitution, pengurungan menyeluruh proses, total enclosure kan, pengasingan, separation, pengubahsuaian, modification, pemakaian PPE kan. This one is kelengkapan kawalan kejuruteraan, engineering control. And then kelengkapan perlindungan diri, dan juga this one is sistem kerja selamat dan juga amalan kerja selamat lah. Jadi ni bila kita sebut berkaitan dengan langkah kawalan KKP ni, pada masa sekarang kita akan relate kepada hierarchy of control. Tetapi di masa akan datang kita akan diwajibkan untuk merujuk General Principle of Prevention ni apabila kita nak determine what will be the best, the practical, the suitable way to control risiko di tempat kerja. Jadi pada masa akan datang, tuan-tuan dan puan-puan diwajibkan, dikehendaki oleh undang-undang untuk merujuk prinsip pencegahan ni apabila tuan-tuan dan puan-puan nak tentukan langkah kawalan apa yang paling praktikal, yang paling sesuai, yang paling mencukupi untuk kawal risiko di tempat kerja. Okey, prinsip pencegahan ni ada 9. Ada 9 yang mana yang pertama avoid risk, evaluate risk which cannot be avoided, combat the risk at source, adapt the work to the individuals. Ini ada sambungan lagi ni. Adapt to technical progress, replace dangerous by non-dangerous or less dangerous, develop a coherent overall prevention policy, give collective protective measures priority over individual protective measures. Maksudnya yang ke-8 ni kita beri keutamaan kepada langkah kawalan yang bersifat kolektif berbanding dengan langkah kawalan yang bersifat personal. Macam PPE lah ni. Ni macam PPE. Give appropriate instruction to employees. Ini yang paling last sekali lah ni. Ada certain buku bila kita baca bila dia bincang berkaitan dengan prinsip pencegahan ni, dia kata prinsip ni must be applied from top to above. Daripada atas sampai bawah, top to bottom. Maksudnya kalau kita tak boleh avoid the risk, then kita kena evaluate, and then bila kita nak evaluate bila kita nak control the risk yang kita dah evaluate tu, we must first combat the risk at source. Ini adalah 3 ringkasan yang ada dalam buku OSHIM tu lah, dalam perenggan 5 yang saya tunjuk dalam slide sebelum ni kan. Dan yang bawah-bawah ni adalah langkah kawalan yang kita kena, prinsip yang kita gunakan bila kita nak apply langkah kawalan yang kita dah nak tentukan tu untuk kawal setengah risiko tu. Okay, ini adalah prinsip pencegahan yang ada dalam OSHIM Guidelines 2017. Dan juga dalam perenggan 5 tu kita nyatakan these are the 3 prinsip yang paling utama lah berbanding 6 yang lain tu. Maksudnya 3 ni adalah the 3 main prinsip yang ada dalam berbanding dengan 9 yang lain tu, 6 yang lain tu. Kemudian slide yang ini pula mungkin dah ramai dah pernah lihat lah slide ni, yang mana saya bandingkan
prinsip pencegahan ni, the general principle of prevention ni on the left hand side ni. Semua nampak kan saya punya conteng ni on the left hand side ni, dan juga hierarchy of control ini apa yang dilaksanakan di UK. Di UK, the general principle of prevention ni dia masukkan dalam management regulation 1999. Yang diambil daripada direktif yang diluluskan oleh UK European Parliament ni in 1989 ni. Jadi di UK sama macam Malaysia nanti akan datang, bahawa the general principle of prevention ni dimasukkan dalam management regulation ni sebenarnya sama macam risk assessment regulation yang akan diperkenalkan di Malaysia lah. Kemudian pada masa yang sama NIBOSH ni lebih kurang macam NIOSH lah di UK ni. Dia perkenalkan hierarchy of control. Hierarchy of control ni dia ada list lah, avoidance of risk, elimination of hazards, substitution, reducing or limiting the duration of exposure, isolation, segregation, engine control, system of work dan lain-lain lah. Kemudian dalam HSE UK, ni adalah saya ambil ni daripada HSE UK. HSE UK ni sama macam DOSH di Malaysia lah. Dia ada version of hierarchy of control sendiri. Tetapi di UK walaupun ada perbezaan dari segi hierarchy of control ni, tetapi dia masih lagi rujuk prinsip pencegahan yang sama. Masih lagi gunakan prinsip pencegahan yang sama. Jadi apa yang saya boleh simpulkan di sini, kita boleh lihat pelbagai version of hierarchy of controls yang mungkin disesuaikan penggunaannya untuk mengawal sesetengah risiko. Contohnya macam in chemical industries, kalau kita gunakan chemical, kita boleh gunakan langkah kawalan yang macam ni. Hierarchy of control yang macam ada dalam regulation kita ni. Tetapi kita masih lagi menggunakan general principle of prevention yang sama untuk keseluruhan risiko. Jadi sebenarnya kita boleh lihat dalam slide ni, saya mapkan ada beberapa prinsip yang ada dalam GPP ni, ada dalam hierarchy of control, tetapi tidak semualah. Kita boleh lihat lah kan, tak semua prinsip-prinsip yang ada dalam prinsip pencegahan ni wujud dalam hierarchy of control yang digunakan dalam NIBOSH, oleh NIBOSH ataupun oleh HSE UK ni. Tetapi mereka masih lagi merujuk kepada prinsip pencegahan yang sama. Masih lagi 9, tetapi hierarchy of control ni boleh berubah mengikut kesesuaian industri tu ke, kesesuaian risiko tu ke, jenis pekerjaan ke, ataupun lain-lain faktor lain lah. Jadi ini antara perkara yang kita kena tahulah. Maksudnya hierarchy control ni pada pendapat saya adalah simplification yang dia derive from prinsip pencegahan ni untuk disesuaikan penggunaannya dalam setengah langkah kawalan risiko tu. Contohnya macam untuk kawal penggunaan kimia, untuk tentukan langkah kawalan berkaitan dengan penggunaan kimia berbahaya, hazardous chemical, kita gunakan hierarchy control yang ini. Tetapi hierarchy of control untuk kimia tu disesuaikan berdasarkan prinsip pencegahan. Okey, nanti mungkin ada soalan lah kan. Yang kita, kalau tuan-tuan perempuan ada soalan nanti boleh type dulu di chat box tu, ataupun nanti boleh tanya sendiri apabila dibuka untuk pertanyaan. Okey. Okey, siapa yang perlu pertimbangkan GPP ni? Of course dalam pindaan OSHA 2022 section 18B. 18B tu kita ada bagi duty kepada employer, self-employed person and principals to conduct risk assessment. Jadi bila mereka ni perlu conduct risk assessment, mereka perlu rujuk peraturan risk assessment yang akan dikuatkuasakan bersama akta pindaan tu kan. Jadi dalam
bila dia nak carry out risk assessment, dia kena rujuk peraturan risk assessment. Dan mana dalam peraturan risk assessment tu menyatakan bahawa apabila majikan, self-employed person dan prinsipal hendak menentukan langkah kawalan yang sesuai, mereka hendaklah merujuk General Principle of Prevention. Itu adalah satu tanggungjawab umum yang ada dalam Akta Pindaan dan juga dalam peraturan risk assessment yang akan dikuatkuasakan serentak. Tetapi dalam OSHIM berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pembinaan, penggunaan GPP ni diberi tanggungjawab kepada principal designers. Principal designers yang mana dalam peraturan tu kita bagi duty lah kepada principal designer ni to consider, to take into account the general principle of prevention. Sama juga dengan designer's duty, kita ada bagi duty dia to take into account the general principle of prevention dalam kerja-kerja reka bentuk dia. Sama juga principal contractors, principal construction work contractors, dalam tanggungjawab dia tu, kewajipan dia tu kita letak yang dia kena consider the general principle of prevention dalam melaksanakan kerja dia. And lastly kepada contractors lah. Jadi semua duty holders dalam OSHIM ni secara langsung dan tidak langsung, termasuklah klien, akan mempunyai tanggungjawab untuk mengambil kira general principle of prevention ni dalam menentukan langkah kawalan yang paling praktikal, paling sesuai ataupun paling mencukupi, adequate. Jadi that's why kita fikirkan industri akan menghadapi cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengamal KKP yang bekerja dengan industri, majikan, prinsipal dan juga self-employed person ni akan menghadapi cabaran untuk memahami dan menggunakan untuk apply the general principle of prevention ni dalam menentukan langkah kawalan yang paling praktikal lah. Jadi that's why guys, panduan ringkas ni kita sediakan, tetapi bila kita berkata guidance ni, yang saya katakan ringkas ni, kita sebenarnya ada banyak lagi perkara yang kita boleh masukkan dalam guidance tu, tetapi kita belum lagi ada hasrah untuk tambah, sebab sebenarnya kita nak cuba limitkan guidance tu dalam 20 muka surat je. Tapi bila tuan-tuan tengok guidance tu pun dah jadi macam 40-50 muka surat dah, sebab kita tambah gambar-gambar dalam guidance tu lah. Tapi kalau kita remove gambar-gambar dalam guidance tu, dia akan jadi dalam 20 muka surat je. Kita nak cuba pendekkan guidance tu supaya tuan-tuan dan puan-puan tak rasa beban lah untuk baca dia. Tapi sebenarnya ada banyak lagi perkara lain yang kita boleh masukkan dalam guidance tu, tetapi dia akan menambah lagi muka surat lah dalam tu. Guideline OSHIM yang kita buat dan publish sejak tahun 2017 tu, saya tak pasti berapa ramai orang yang dah habis baca lah kan. Untuk tuan-tuan yang bekerja dalam industri pembinaan, saya sarankan, saya nasihatkan tuan-tuan at least kena habislah khatam sekali ke guideline OSHIM ni kan, supaya apabila construction work regulation dikuatkuasakan nanti, tuan-tuan akan faham at least 50% of the regulation tu ada dalam guideline OSHIM 2017 ni. Kalau tuan-tuan tak habis baca guideline OSHIM ni, nanti tuan-tuan takkan dapatlah 50% daripada construction work regulation yang kita akan perkenalkan nanti. Jadi guideline ni pendek lah, kita cuba ensure dia limitkan muka surat tu supaya pengamal KKP di luar sana tu boleh baca lah kan. And prinsip yang pertama adalah berkaitan dengan avoiding risk. Avoiding risk ni avoid, ada certain hierarchy of control tu dia gunakan eliminate. Dalam tafsiran bahasa Melayu dia, avoid ni kita kata elak, mengelakkan risiko. Tetapi kalau kita baca banyak buku teks kan, dia kadang-kadang tu penulis ni dia tidak particular tau. Sama ada nak gunakan perkataan eliminate atau avoid, tetapi most of them, kebanyakan penulis ni dia kata eliminate, mengelakkan, dan eliminate ni menghapuskan,
dan juga avoid, mengelak ni sebenarnya benda yang sama. Tetapi ada certain penulis yang very particular, dia kata elimination of risk and avoidance of risk ni adalah dua perkara yang berbeza. Yang tu saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk baca dan make your own stand lah dekat mana pendapat tuan-tuan ni. Sama ada nak kata avoiding risk and elimination of risk ni perkara yang sama ataupun berbeza, itu saya serah pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi bila kita baca literature yang banyak, kita akan dapati kebanyakan penulis ni dia akan gunakan dua term ni secara bertukar-tukar. Kadang-kadang dia guna avoiding risk, kadang-kadang dia guna elimination risk, kerana pada pendapat mereka avoiding risk dan elimination of risk ni dua perkara yang sama. Mungkin ada orang yang ada serta buku tu akan kata berbeza, tetapi itulah yang saya kata tadi, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk decide lah yang mana satu tuan-tuan setuju. This is the best solution lah kan. Kalau kita dapat avoid risk ni, dia adalah satu solution yang terbaik, tetapi dia tidak always practical. Kadang-kadang tu kita boleh observe sendiri dalam gambar, dua gambar ni kan. Bila kita pasang external unit untuk aircon di rumah kita pun, kita akan dapati kebanyakan rumah akan pasang external unit ni back to back dengan indoor unit tu kan. Tetapi dia akan expose pekerja yang akan pasang dan juga yang buat maintenance, yang akan buat cleaning outdoor unit tu kepada bahaya kerja di tempat tinggi menggunakan ladder kan, tangga lipat. Kenapa kita tidak pasang macam dalam gambar sebelah kiri ni kan? Dia akan mudahkan pekerja yang datang inspect ke, buat repair ke, jalankan kerja pada alas tanah kan. Tapi ini ada benda yang biasa yang kita nampak, tapi kita pun tak boleh nak amalkan lagi avoiding risk ni. Macam saya sebut, avoiding risk ni is the best solution, tetapi it will not always be practical solution. Ada banyak lagi contoh-contoh yang ada dalam guidelines tu dan juga kita nyatakan dalam slide video, tapi saya boleh nampak kan video ni kan? Ni sebenarnya Dr. Syamil yang kumpulkan video ni menunjukkan pemahaman ataupun understanding kita berkaitan avoiding risk berkaitan dengan pemasangan aircon lah kan. Kita lihat dari segi reka bentuk apartmen, rumah pangsa yang kita lihat di Malaysia ni, kadang-kadang tu dia tidak menyediakan aircon latch, pelantar untuk kita letak aircon outdoor unit tu. That's why pekerja perlu buat keadaan yang bahaya tu lah. So saya tak nak tunjukkan video-video ni, maybe dalam kesempatan lain saya boleh tunjukkan lah. Kemudian avoiding risk while working at height ni pun sama juga macam window cleaning ni. Window cleaning ni macam di office JKKP ni, kita boleh flipkan window panel tu inside out, supaya kita boleh lakukan pembersihan ni daripada dalam kawasan pejabat saja. Tapi ada juga yang decide untuk gunakan rope access macam ni. Bukannya tak boleh kan guna rope access ni. Kita ada setiap tahun sejak 2021 ni, kita ada accident maut yang melibatkan rope access. Pada 2022, ni semua kenal lah, orang Johor mesti tahulah ni. Dekat mana ni? Iskandar Puteri ni dekat mana? Kan ni. Struktur ni kita boleh nampak ni, kita boleh jumpa kat mana. Semua tahulah, tetapi apa yang saya nak highlight dalam kes ni, dia kerja membersihkan bumbung stadium. Alamak, ada stadium pula. Tapi dia bumbung stadium ni lah, dua pekerja tempatan. Seorang 34 tahun, seorang lagi 35 tahun. Muda lagi kan. Kalau dia ada anak, mungkin anak dia tu dalam 4 tahun, 5 tahun umur anak dia yang sulung kan. Tu mungkin paling tua pun anak dia 15 tahun, tingkatan 3. Tapi bapak dia dah meninggal sebab jatuh dari bumbung ni menggunakan rope access untuk bersihkan bumbung. Ini tahun lepas. Tahun ni ada lagi satu kes. Ni di bangunan JKR. Sama juga nak bersihkan
glass panel ni pada bangunan Ibu Pejabat JKR. Ini baru berlaku bulan Mei. 15 Mei ni JKKP Selangor datang siasat 15 Mei 2023. Sama juga dalam kes ni seorang pekerja, tempatan juga sama, pekerja lokal, umur dia 21 tahun. Lagi muda. Dan jatuh waktu gunakan road access untuk bersihkan cermin. Jadi kalau kita boleh avoid dalam reka bentuk kita supaya glass panel tu boleh dibersihkan daripada bahagian dalam bangunan, why not kita gunakan cara tu? Sebab bila kita gunakan road access macam ni, bukanlah tak boleh, tetapi dia akan create hazard yang boleh dielakkan kalau kita design dengan betul kepada pekerja yang buat maintenance tu, membuat pembersihan bangunan. Okey, memang macam saya sebut, avoiding risk ni yang penting tetapi tidak always practical lah. Ada banyak contoh lain yang Dr. Syamil kumpulkan video dan gambar-gambar ni. Mungkin di kesempatan lain dia boleh present himself lah. Okey, untuk risiko yang tidak praktikal, kita boleh buat apa? Kita boleh evaluate the risk lah. Evaluating the risk ni, kalau kita baca banyak buku, dia akan rujuk kepada apa? Risk assessment. Maksudnya kita kena identify risiko-risiko yang kita tak boleh avoid. Kemudian kita buat risk assessment lah. High-RAC lah. High-RAC. Pentaksiran risiko. Risiko yang mana kalau dalam OSHIM ni kita panggil Design Risk Assessment lah. Kan, DRA. That's why dalam tajuk slide ni tadi, kita kata DRA dan GPP. Maksudnya kita tekankan salah satu elemen OSHIM ni adalah menjalankan risk assessment, design risk assessment dan juga take into consideration GPP. Kalau kita baca buku OSHIM ni, dalam perenggan yang mana? Perenggan nombor 4 kot. Dia ada 5 key element OSHIM. 5 key element of OSHIM ni. Salah satunya yang pertama sekali adalah managing the risk by applying the risk management approach, iaitu menjalankan risk assessment lah. And general principle of prevention. Jadi penggunaan general principle of prevention ni adalah key element dalam OSHIM tu. That's why dalam duty OSHIM tu, daripada 5 duty holders utama dalam OSHIM tu, semuanya dikehendaki take into consideration the general principle of prevention dalam menentukan langkah kawalan untuk kawal risiko di tempat kerja. Semua ada duty berkaitan dengan GPP. That's why perkara ni jadi satu key element dalam OSHIM. Evaluating the risk ni untuk designers akan ada duties untuk dia buat design risk assessment. Maksudnya selepas dia buat design itu, dia kena fikirkan keselamatan pekerja yang membina struktur yang dia design tu, membuat maintenance ataupun yang bekerja di struktur itulah nanti. Evaluating the risk ni saya tak nak cerita panjang, dia lebih kepada risk assessment lah. Risk assessment ni ada dalam section 18B OSHA pindaan dan akan diperjelaskan lagi oleh peraturan risk assessment yang akan dikuatkuasakan bersama dengan akta pindaan tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan memang kena mahir lah berkaitan dengan GPP ni sebab memang akan digunakan oleh tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bekerja dengan consultant, engineering consultant pun tuan-tuan akan gunakan GPP ni. Okey, kemudian apabila kita nak decide langkah kawalan yang paling sesuai, inilah rujukan kita yang pertama, iaitu kita kena combat the risk at source. Combat the risk at source ni maksudnya secara ringkasnya kita kena pergi ke akar umbi lah. Maksudnya kita kena tackle akar umbi tu. Maksudnya kalau kita dapat tackle dekat akar umbi ni, maksudnya kawalan tu akan lebih efektif lah. Kalau tak boleh di akar umbi tu, maybe dekat pangkal dia. Kalau tak boleh dekat pangkal, dekat tengah-tengah batang dia. Kalau tak boleh, baru dekat pucuk lah. Pucuk ni last sekali lah. Kalau boleh, dekat source, dekat akar dia. Itu lebih kurang maksudnya lah. Combating the risk at source ni kena dekat
akar dia. Kemudian ini adalah satu prinsip yang saya nak terangkan dengan lebih detail sebab adapting work to the workers ni adalah elemen yang prinsip yang kita jarang jumpa dalam hierarchy of control. Hierarchy of control ni dia lebih kepada control measures yang fizikal kan, kebanyakannya fizikal, termasuklah PPE, procedure of work, manual kerja kan. Tapi adapting the work to the workers ni dia lebih special lah sebab kebanyakan hierarchy of control tak ada cerita pasal adapting work to the workers, especially design of workplace. Ini kita boleh lihat dalam gambar pertama ni. Yang penting adalah mungkin kita boleh sebut berkaitan dengan ergonomics lah kan, ergonomics ataupun lighting ataupun ventilation ataupun duration dia kena bekerja dalam keadaan posisi macam ni kan. Banyak perkara yang maksudnya design of workplace, workstation kita ni kena adapt dengan workers. Kenapa kita kata macam ni? Sebab setiap pekerja ni dia ada keperluan yang berbeza. Especially pekerja, contohnya macam dalam undang-undang kita pregnant mothers kan. Wanita yang pregnant, dia ada specific requirement yang dia perlukan dan majikan kena adapt pekerja yang tengah pregnant ni dengan pekerjaan yang dia jalankan. Mereka pada keadaan ni mereka lebih vulnerable lah. Macam masa COVID dulu kita selalu dengar pekerja rentan kan, ataupun golongan rentan, golongan yang ada special needs, yang mana dia orang ni lebih high risk lah kan. Ataupun pekerja yang muda kan, pekerja yang muda ni dia ada special needs, ataupun pekerja yang ada masalah kesihatan yang khusus. Jadi majikan kena adapt the work to the workers. Maksudnya in terms of design of workplaces, type of work equipment, choice of working and production methods. Kan ada certain pekerja ni dia takut bekerja tempat tinggi. Ada pekerja ni dia rabun warna. Ada certain pekerja ni dia kurang pendengaran. Ada certain pekerja ni dia punya tahap pendidikan dia tidak tinggi mana. Jadi semua tu perlu diambil kira dalam menentukan langkah kawalan yang sesuai dengan risiko dan pekerja tu. Adapting work to the workers ni dia lebih kurang application section 30 kan, section 30. Section 30, section 24 OSHA. Mungkin akan ada lagi nanti section lain, section 31A, B, C tu. Semua akan berkait dengan adapting work to the workers. Ataupun section-section yang berkaitan dengan medical services. Medical services. Medical services. Ataupun berkaitan dengan ergonomik tadi lah, saya dah sebut ergonomik. Kemudian berkaitan dengan human factor engineering. Kan ada banyak human factor engineering. Ini kalau engineers kita akan panggil engineering, tapi kalau orang yang biasa-biasa akan panggil human factor saja. Kan sebab kemalangan ni dia bukannya berkaitan dengan unsafe condition saja. Kan kebanyakan hierarchy of control kita ni dia akan tackle unsafe condition, tapi dia ada juga elemen unsafe act. Kan maksudnya people tu yang buat salah, dia terlupa, dia lalai, dia leka, dia buat lupa, dia buat shortcut. Jadi unsafe act ni yang elemen untuk control unsafe act ni yang tak ada dalam kebanyakan unsafe act. Unsafe act ni yang tak ada dalam hierarchy of control tu, tapi ada dalam prinsip nombor 4 dalam general principle of prevention. So ada banyak lagi berkaitan dengan section 30 ni. Maksudnya apa? Majikan tu dia kena engage, dia kena libatkan pekerja dia dalam menentukan langkah kawalan yang sesuai untuk pekerjaan tu. Kan dalam pekerjaan ni biasanya siapa orang yang paling faham tentang risiko pekerjaan tu? Biasanya adalah pekerja yang buat kerja tu lah kan. Sebab dia yang akan face the risk every day. Kan maksudnya dia yang lebih faham pekerjaan tu. Selok belok dia nak shortcut macam mana, kalau nak curi tulang macam mana.
nak jadikan mudah, macam mana nak jadikan kerja susah pun dia tahu. Semua tahu. Jadi kena majikan maksudnya kena communicate. Communicate dengan pekerja dia lah. Kena ada engagement. Ni kita bila sebut communication, cooperation among workers and employees ni, kita akan boleh kaitkan dengan key element OSHIM yang keempat lah kan. Key element nombor 4. Kemudian bila kita sebut berkaitan dengan engaging dengan workers, consulting workers and engaging with workers ni, elemen OSHIM yang nombor 5 kan. Sebenarnya OSHIM ni pun kalau kita lihat pun dia memang dibangunkan berdasarkan 9 prinsip pencegahan ni. Okay, ada banyak lagi isu yang berkaitan dengan adapting work to the workers ni, macam dia sebut sini, reducing the health effect of monotonous work. Maksudnya majikan ni, pekerja ni dinasihatkan untuk tidak buat kerja rutin. Dalam hal kerja rutin ni, apa yang kita boleh lihat, macam kita bawa drive kenderaan lah kan. Bila kita first dapat lesen, macam-macam perkara yang kita akan fikirkan. Road signage, sempang, traffic light, gear dekat mana, handbrake dekat mana, nak signal dekat mana. Kita akan fikir semua perkara tu apabila kita buat kerja yang first time. Tetapi apabila kita dah buat kerja tu hari-hari, dah rutin bawa kereta, kita pegang steering pun sebelah tangan aja, kan. Kita dah tahu dah bila nak signal, bila tak nak signal. Tapi most of the time kita tak signal pun, nak changing lane pun kita tak signal. Tapi masa kita belajar dulu, semua benda tu kita ikut buku, by book. Buku tulis macam tu, kita ikut macam tu. So sebenarnya monotonous work ni dia akan mengakibatkan the side effect yang tak elok untuk monotonous work ni, pekerja tu akan leka tau. Dia akan try untuk shortcut, untuk mudahkan kerja tu. Dia akan buat sometimes tanpa sedar. Kadang-kadang tu dia akan buat tanpa fikir pun buat kerja tu. Tetapi yang bagusnya dia akan lebih produktif lah kan. Cuma ada side effect yang tak bagus yang bila monotonous work ni, pekerja sometimes dia buat unconsciously dia boleh siapkan kerja tu. Tu perkara yang adapting work to the workers. Mungkin ada banyak lagi perkara yang saya boleh huraikan dalam prinsip yang keempat ni, tetapi saya skip lah sebab okey, ni kenapa saya tunjuk tujuan akta AKKP ni. Sebab dalam tujuan akta ni yang dia sebut sebenarnya kan, disesuaikan dengan keperluan fisiologi, fizikal dan psikologi pekerja. Maksudnya majikan ni dia ada duty untuk wujudkan persekitaran pekerjaan yang sesuai. Samalah dengan prinsip yang nombor 4 ni kan. Itu antara perkara yang saya boleh kaitkan lah bila kita ini antara cabaran kita lah. Kita kena banyak membaca sebenarnya. Dalam macam bos saya beritahu tadi kan, pengarah saya beritahu tadi, bila self-regulation ni ataupun goal setting approach ni, dia tidak akan preskriptif macam FMA, macam regulation yang dibuat bawah FMA tu. Dia akan terlalu open kan, regulation dia. Dia punya keperluan requirement pun terlalu luas. Yang mana macam mana cara nak comply tu memang terpulang kepada majikan dan practitioners, OSH practitioners untuk tentukan. That's why kena banyak membaca lah. Jadi bila kita banyak membaca ni, kita akan banyak faham, banyak idea untuk cara untuk kita comply lah. Macam ni pun kita tak pernah pun kaitkan macam mana BBS ni, behavioral based safety, untuk kita apply dalam prinsip nombor 4 ni kan. Bila kita sebut berkaitan dengan langkah kawalan yang mengawal behavior pekerja ni, semua dimasukkan dalam, semua terangkum dalam prinsip yang nombor 4 ni lah. Jadi lepas ni mungkin majikan dia tidak hanya lihat aspek-aspek PPE, guardrail, collective protective measures, LEV kan, tetapi kena lihat juga keperluan pekerja tu kan. Pekerja ni ada specific needs, specific limitation dia kan. Semua orang ada limitation.
engineers tak boleh jadi doctors kan. Doctors tak boleh jadi architects. Architect tak boleh fikir macam lawyer. Lawyer tak boleh fikir macam pegawai diplomat kan. Jadi semua ada limitation je lah. That's why adapting work to the workers ni sangat penting supaya dapat mencapai lah tujuan Akta 1994 ni kan. Adapting the work to the worker ada banyak contoh lain. Salah satunya empowerment lah. Yang ni empowerment. So ada banyak lagi perkara lain yang saya boleh huraikan berkaitan prinsip nombor 4 ni, tapi saya stop dekat situ saja. Kemudian adapting to the technology. Ini yang macam pengarah saya maklumkan tadi, bahawa salah satu elemen penting dalam OSH MP 2025 strategi yang ke-6 adalah berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam menentukan langkah kawalan yang sesuai untuk risiko-risiko di tempat kerja lah. Itu adalah prinsip yang kelima, adapting to the technical progress. Kadang-kadang tu kita cipta new technologies ni untuk mudahkan kerja. Kan dulu basuh baju pakai tangan, sental dekat tepi sungai, kena banting-banting baju tu kan. Tetapi sekarang dah ada washing machine. Washing machine first dulu saya ingat dia ada dua kompartmen. Satu basuh, satu lagi dry kan. Air kena curah manually lah kan. Kalau tidak kontrol nanti dia akan penuh kan. Lepas tu nanti bila dah habis basuh kena drain, lepas drain kena masukkan dekat dryer punya section tu pula. Tapi sekarang ni dah ada banyak washing machine yang auto kan, basuh dan bilas sekali kan. Lepas tu ada lagi pula teknologi yang mudahkan lagi kita kat rumah ni, especially husband ni lah kan. Sebab sekarang ni wife semua kerja dah. Husband masuk dalam washing machine baju, kemudian dia akan dry sampai kering baju tu, sampai boleh tu lipat, gosok, simpan dalam lemari. Kan? Jadi teknologi ni sebenarnya dia akan mudahkan kerja. That's why salah satu prinsip pencegahan ni adalah adapting to technical progress. Maksudnya langkah kawalan yang kita nak sediakan untuk kawal risiko di tempat kerja ni kena disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada kan. Kalau dulu mungkin kena ada AGT. Sebelum masuk conference wave ada AGT. Tapi kenapa dia akan datang check setiap permulaan shift lah kan. Kalau kita boleh install sensor yang fix dalam confined space tu, then keperluan AGT ni mungkin kita dah boleh remove kan. Tetapi kalau kita boleh monitor the level of contamination dalam confined space tu dekat control room, itu lebih baik lah. Jadi adapting to technologies ni akan banyak mengawal, boleh membantu kawal risiko di tempat kerja. Ada banyak-banyak contoh juga penggunaan IBS dalam construction, prefab element, drone, robots, semua ada banyak lah. Kemudian replacing the dangerous with the non-dangerous or the less dangerous. Ini lebih ramai orang faham lah. Ini paling mudah, substitution lah kan. Term lain yang berkaitan dengan prinsip nombor 6 ni adalah substitution. Whenever total elimination of the risk tu is not possible. So kita boleh substitute ataupun kita replace. Replace contoh-contoh ada banyak dalam ni. Kemudian develop coherent overall prevention policy. Ini lebih kurang sama macam section 16 lah. Section 16 dalam OSHA, iaitu biasanya bila kita kata polisi ataupun dasar ni dia ada 3 elemen penting. 3 elemen penting ni tuan-tuan tahulah kan, apa yang perlu ada dalam setiap dasar tu. Kena ada elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Yang biasa tampal dekat dinding tu elemen pertama. Tapi sebenarnya kena ada lagi elemen kedua dan elemen ketiga dalam polisi majikan ni lah. Okay, polisi. Kemudian
video-video yang berkaitan lah yang Dr. Syamil masukkan dalam slide ni. Dan juga adalah contoh yang digunakan oleh Lendlease GMR ni, General Global Minimum Requirements, yang dikuatkuasakan oleh Lendlease sebagai internal document kepada semua projek-projek mereka. Kemudian collective protective measures given priority over PPE. Ni pun kebanyakan high risk of control dia sebut juga collective protective measures ni kena diberi keutamaan berbanding dengan PPE lah. Ni semua faham lah ni kan. Of course the collective protective measures ni lebih baik lah kan, sebab dia akan kawal risiko kepada semua orang. Berbanding dengan PPE ni dia akan kawal risiko tu untuk satu orang saja. Kalau dia pakai, contohnya pakai PPE dengan betul ataupun dia hook harness dia dengan di tempat yang betul lah kan. And then ni contoh kawalan risiko yang tidak sesuai lah. And LEV, safety net, guardrail, tollbox. And then lastly berkaitan dengan appropriate instruction, ini lebih kurang sama dengan section 15 lah. Section 15/2/C kan. Instruction, supervision, training and information kepada pekerja. Kalau dalam OSHIM dia elemen yang ketiga. Salah saya lah, elemen yang ketiga. Key elemen yang ketiga dalam OSHIM. Ni semua tahulah. Maksudnya penyediaan prosedur kerja selamat, toolbox stock, pekerja faham apa bahaya yang ada dalam pekerjaan dia, apa langkah kawalan yang majikan sediakan dan apa yang mereka perlu buat lah. Dan kalau dalam keadaan kecemasan, apa yang mereka perlu buat. Evacuation ataupun keadaan kecemasan tu kita dah masukkan dalam pindaan OSHA bahagian F kan. Dalam duty majikan ada dalam 15/2/F. Sama juga dalam untuk prinsipal kita ada dalam 18A/4 kot. Saya pun tak ingat, masuk F. F juga. Duty majikan waktu kecemasan. Jadi saya rasa dah habis dah masa. Dah terlebih 2 minit. Tapi itulah prinsip pencegahan secara umumnya yang saya boleh sampaikan dalam masa yang singkat ni. Saya serahkan balik kepada Dr. Kamal untuk Terima kasih Dr. Fairuz atas perkongsian lah. Tapi yalah, kita yang ini adalah webinar sahaja, jadi kita tak ada nak pergi banyak detail sebab benda ni kalau nak apply rasanya kena 1 hari 2 hari macam tu doktor okey. Tapi tak apalah, ini adalah inisiatif yang kita boleh bagi, yang apa ni semua orang boleh akses, dan sesiapa kawan-kawan yang tak boleh join pada hari ini, kita ada live FB tu, so dia boleh rakam kat situ, nanti insyaAllah kita boleh go through lagi lah. Terima kasih Dr. Fairuz. So sekarang ni saya akan buka beberapa soalan Dr. Fairuz ada di ruangan chat tu. Ada di ruangan chat, mana perginya tadi? Sekejap. What Okay, is the GPP for supplier who supply materials to the construction industry? Untuk supplier ni, dia ada specific duty kan, bawah section 20 OSHA sedia ada ni pun dah ada specific duty. Supplier ni biasanya dia kena provide information lah. Information tu berkaitan dengan cara penggunaan. Supaya siapa-siapa yang gunakan material yang dia supply kepada construction industry tu, yang orang yang menggunakan, pekerja yang menggunakan material tu dapat gunakan dengan cara yang selamat. Contohnya kalau dia supply apa? A-frame. A-frame tu ada maklumat lah. Maklumat daripada mereka bentuk. Contohnya macam
kekuatan setiap A-frame tu, komponen tu, berapa orang boleh bekerja atas setiap A-frame tu, macam mana cara nak pasang, macam mana cara nak rombak, limitation yang ada dalam design A-frame tu. Tu supplier punya duty lah, lebih kurang macam tu lah. Berkaitan dengan, mungkin tak ada kaitan sangat dengan GPP ni, tetapi duty dia lebih kepada supply information yang telah disediakan oleh manufacturers ataupun designers of product tu kepada contractors dan juga pekerja yang gunakan produk tu. Ni saya rasa tanggungjawab sedia ada supplier berdasarkan OSHA 1994. Tu Encik Vikram Pillai. Kemudian Encik Aiman, what is the GPP for the vendor supplier who is supplying chemicals? Okey, untuk macam saya sebut tadi, GPP ni adalah satu general prinsip yang semua duty holder kena rujuk. Tetapi untuk specific application, contohnya macam chemicals kan, dia ada specific regulation. That's why saya kata tadi, the hierarchy of control yang ada dalam regulation 15, USH tu, dia dah derive from the GPP. Untuk specific application, kalau you gunakan hazardous substance, chemical substance ni, you must refer to regulation 15 punya hierarchy of control tu. Jadi when you have comply dengan regulation 15 tu, biasanya kita dah anggap you dah comply dengan risk assessment regulation yang lebih general tu lah. Tu biasanya macam tu lah. When you have complied dengan specific risk assessment yang ditetapkan oleh mana-mana regulation yang lebih khusus, you are considered to have complied dengan risk assessment regulation yang lebih umum macam yang akan diperkenalkan tu. Adakah sama seperti dalam risk? Yes. Macam saya sebut tadi lah. Okey, itu je dua soalan kau. Ada lagi? Ada satu lagi, apakah beza kawalan yang digunakan oleh ISO dibandingkan GPP? Sebab ISO ni dia lebih kepada, yalah ada juga klausa untuk kawalan dan opportunity. Doktor Okay, apa bezanya? Beza paling senang adalah ISO ni dia voluntary lah. Kan? Unless you dah diiktiraf oleh ISO tu, then dia akan jadi quasi mandatory ataupun seakan-akan mandatory untuk you comply dengan ISO tu, sebab kalau you tak comply nanti dia akan tak recognize you sebagai ISO compliance lah kan. Tapi GPP ni ada ISO ke tak ada ISO ke, you dah jadi mandatory untuk you comply. Jadi tetapi saya rasa kalau you comply dengan GPP ni, secara automatiknya sepatutnya you dah comply dengan ISO requirement tu. Sebab salah satu ISO requirement ni biasanya you kena ada legal register. Maksudnya apa legal requirement dalam negara tu yang you kena comply. So kalau you dah comply dengan legal requirement tu, of course secara automatik you dah comply dengan ISO kan. Kalau tidak, you macam kena buat kerja 2 kali, which is not practical lah. Saya tak rasa compliant with ISO ni maksudnya you tak comply dengan GPP. Maksudnya you kena comply dengan dua-dua. Saya rasa bila you comply dengan GPP, secara automatik ISO mesti kata you dah comply dengan ISO juga. Kalau tidak nanti macam defeat the purpose lah kan. Tetapi macam saya sebut, GPP ni adalah legal requirement. You ada ISO ke tak ada ISO ke, you masih lagi kena comply dengan GPP ni. Boleh betul, share betul. slide kah? Ini slide dia ni sebenarnya kita buat daripada guidance tu. Saya kata tadi you kena baca guidance tu. Guidance tu pun saya kata kalau buang gambar-gambar tu kurang 20 muka surat je. Saya rasa Encik Nuri ni kena baca lah guidance tu. Free je kan. Tinggal nak baca je. Cuma saya explain tadi banyak perkara yang kita tak masukkan dalam guidance tu. Sebab macam saya sebut, kalau kita masukkan nanti dia jadi terlalu panjang.
Bila panjang ni orang kita ni susah nak baca. That's why kita cuba ringkaskan lah. Attendance form ada ke tuan? Saya rasa tak ada ni sebab ini free webinar je. Lah kita Ni kita sama bagi macam- sijil, doktor, kita bagi sijil. Oh, ada Satu sikit. dia orang tanya-tanya tu. ada lah attendance list. Okey. Ada attendance. Okey, GPP doktor, ni ada sama soalan macam lagi. Harikop Control. Hmm. Betul lah ni. Macam saya sebut tadi, hierarchy of control ni sebenarnya is derived from the GPP. Sebab ada banyak elemen dalam GPP ni yang tak ada dalam hierarchy of control, especially adapting to workers tadi. Saya tak pastilah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada jumpa hierarchy of control yang mana dia suruh langkah kawalan tu kena disesuaikan dengan pekerja. Tapi yang tahu saya memang tak ada lagi lah. Mungkin kalau tuan-tuan jumpa nanti boleh share. Mungkin saya boleh tukar saya punya ni lah pendapat ni. Tapi Doktor, daripada Sia. Ada soalan daripada Sia tu. Okay, Sia. Meaning to say GPP not only limited to construction industry. Yes. Kita perkenalkan through OSHIM which is specific untuk construction industry. Kemudian kita masukkan dalam risk assessment regulation which applies to semua industri di Malaysia, semua tempat kerja. Semua majikan, semua prinsipal, semua self-employed person kena rujuk GPP dalam usaha mereka untuk tentukan langkah kawalan mana yang paling praktikal. GPP will supersede the hierarchy. Okey, memang betul lah sebab bukannya hierarchy ni sebenarnya dah tidak digunakan dalam undang-undang lah. Walaupun dalam guideline 2008 tu kita gunakan hierarchy kan, guideline hierarchy. Tapi dalam regulation nanti, dalam OSHA pindaan pun, kita dah gunakan pentaksiran risiko. Kita dah tak gunakan hierarchy lagi. And kita define pentaksiran risiko tu adalah effort yang kita put untuk tentukan, untuk evaluate the risk dan juga tentukan langkah kawalan kepada risiko yang telah kita kenal pasti. Jadi apa tadi soalan tadi? GPP will supersede hierarchy ni. Mungkin hierarchy ni tak tahulah sama ada DOSH akan terus gunakan, tetapi dalam undang-undang kita dah tak gunakan hierarchy. Dalam section 18B kita gunakan risk assessment. Dalam regulation kita panggil regulation tu risk assessment regulation, and akan ada ICOP yang support the regulation risk assessment tu, yang akan kita gunakan risk assessment juga. Jadi betul lah tu, will supersede hierarchy tu saya tak pasti, tapi the way it is now saya nampak macam hierarchy ni dah tak digunakan lagi term ni lah. Kita gunakan risk assessment. Okey. Jelas tuan, jelas. Tapi kita akan ada ICOP dan sebagainya lah untuk support apa ni? Hierarchy tu nanti. Ya. Okey, ada soalan lain? Mungkin daripada FB ada tak soalan daripada FB? Urus Setia boleh tengok ke FB ada soalan tak? Oh, tak ada jugalah tuan. Okey. Okey, masa pun dah tak berapa ada ni. Terima kasih Dr. Fairuz atas perkongsian pada pagi ni. Kalau kita buat survey ni, dia orang faham tak faham ni, tak tahu lagi ni doktor. Macam perlu banyak lagi sesi-sesi lah untuk yang ni doktor sebab daripada soalan-soalan tadi tu macam dia orang nak limitkan kepada construction, bukan so kalau pemahaman saya dia GPP ni sama dengan hierarchy control sebenarnya, dan dia akan replace, kita ubah kepada bukan control tu kita nak utamakan, kita nak prevent dulu. Okay? Kita prevent dulu dan baru kita control yang residu risk lah. Jadi benda subjek ni agak besar. Kita mungkin perlu tunggu risk assessment punya regulation keluar nantilah.
Mungkin kita kena buat lagi lah beberapa sesi untuk yang inilah doktor. Sebab buku ni pun banyak kepada construction lah, tapi industri lain tu makin kita boleh apply banyak contoh lagi lah nanti insyaAllah. Okey doktor, terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih, doktor. Okey, terima kasih. Nanti hari Jumaat jumpa doktor. Jumaat. InsyaAllah. Okey. So Rusetia macam mana? Okey, okey sedikit kongsi lah atas apa yang UTM akan buat dalam masa terdekat. Ada Expo Nexus untuk creativity untuk student, okey, pada 25-26 di mana industri digalakkan memberikan input kepada UTM. Okey, Expo ni akan banyaklah aspek-aspek yang boleh kita joint venture in terms of research, training, latihan dan sebagainya. Okey, yang ini akan paling pada Oktober nanti. Seterusnya kita ada dah habis tu je. Kita pun ada untuk iFox sendiri ada banyak buat khusus-khusus berkaitan dengan proses safety. So ini ada dalam 5 atau 10 tajuk-tajuk berkaitan fire explosion, process safety management, asset integrity. So yang ni ada satu siri yang telah kami bangunkan untuk chemical plant dan juga aging plant management. So seterusnya banyaklah yang terbaru ni kita akan ada SIMAH regulation, SIMAH control major hazard yang dilakukan di KL. Okey, ini SIMAH asset integrity, banyaklah. Ini ada satu siri kalau you all nak tahu tentang produk-produk lain yang kita buat lah. Next. HAZOP pun ada. Okey. Sekarang ni risk assessment section 18B tu kena buat HAZOP, kena buat hazard, kena HAZOP. So jadi khusus-khusus yang kami buat ni banyak kepada untuk iFox ni sendiri adalah oil and gas. Jadi kita fokus kepada yang itulah. Okey. Orang yang kompetensi untuk gas under Suruhanjaya Tenaga, untuk fitter, kami mendapat akreditasi daripada ST Malaysia, juga daripada Sabah. Soon pergi kepada Sarawak lah. Okay. So ini adalah di bawah punca kuasa akta di bawah Suruhanjaya Tenaga. Next, yang ini kita ada satu lagi event besar juga untuk bencana, kegagalan industri, untuk kesiapsiagaan bencana kimia dan teknologi. So yang ini akan berlaku pada masa terdekat dalam Oktober nanti, masa kita menyambut International Day for disaster reduction. So ini akan bekerjasama dengan NAKMA, dengan SMART, dengan Bomba dan sebagainya lah. Okey. Seterusnya kita ada lagi kompetensi gas. So banyak ni sebenarnya, boleh refer kepada kita punya laman web dekat iFox tadi tu, dekat kita punya page. So ada carbon capture, storage, so high level punya level untuk ni lah, untuk kita punya technical aspect. Dan insyaAllah akan dapat mata CPD daripada MBOT. SOGE pun ada untuk environment sustainability oil and gas punya aspek, seminar pada Oktober juga atau November pada tahun akan datang lah. So ada lagi. Dan iFox juga boleh buat services. Kita ada collaboration punya facility untuk calibrate temperature dan temperature punya probe ataupun pressure probe lah. Ada 2 kat situ. Boleh layari laman web kami. Okey, untuk untuk calibration services dan sebagainya. Unbox rasanya ada banyak dalam laman web Unbox ada banyak. Kita punya program-program, terutama saya nak marketkan yang ni lah, saya nak kongsi berdasarkan kepada kita punya seminar pada hari ni, rasanya macam tak cukup lagi lah knowledge itu. So saya sebenarnya ada nak buat satu CEP program pada 23 bulan ni, yang mana kita akan applykan GPP ni untuk di semua sektor, termasuklah work related road safety, road design,
chemical plant, chemical industry, okay, palm oil apa semua tu, kita akan gunakan GPP yang ada ni untuk apply kan. Tadi macam Dr. Fairuz tadi dah mention tentang conceptual dan beberapa example kepada construction safety. Tapi untuk pada 23 ni, saya ada bagi diskaun 75% kepada siapa-siapa yang nak join ni. Nanti kita akan buat marketing untuk ni. Boleh download yang ni dan join lah. Kita akan bagi RM50 saja untuk satu hari punya khusus, di mana kita akan memberikan contoh-contoh yang praktikal macam mana kita nak apply GPP ni. Okay, so yang ini free, tak apa. Tapi yang 23 tu nanti insya-Allah akan bagi kepada case by case, strategi by strategi, teknik atau taktik how to apply GPP di peringkat tempat kerja. Okay, so yang ini saya akan sharekan dia punya tu dalam kita punya laman web dan sebagainya lah. Okey, ada lagi untuk memberi ruang lah supaya GPP ni dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Okey, dengan itu saya sudahi sesi ini. Kita berjumpa lagi pada siri yang keempat akan datang. Dalam sebulan 2 ni kita akan buat berterusan webinar yang free sini dengan menjemput speaker-speaker yang daripada banyak aspek-aspek lah, oil and gas dan sebagainya. Terima kasih semua. You akan dapat sijil penyertaan tu. Okey. Tapi kena nama dengan IC kena betul lah. Itu bergantung kepada masa you mendaftar tadi. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada pengarah TS Encik Nasruddin Mat Ali daripada bahagian tapak banner, juga kepada pakar kita Oshim, Dr. Fairuz, di atas perkongsian pada hari ini. Hopefully kita dapat belajar sedikit sebanyak tentang, dan masing-masing dah dapat buku tu. Buku tu penting untuk menjadi bahan rujukan utama, dan seterusnya dapat kita nak apply kan. GPP ni sebenarnya dia bukannya untuk sektor-sektor mana, dia keseluruhan. Dia menggantikan RC tu, risk control tu. Kita nak berubah daripada konsep control, kita prevent dulu. Dah prevent tu baru kita pergi kepada control, dan kita nak reducekan risk, buat risk reduction. Okay, so untuk detail kita akan berjumpa pada 23 hari bulan. Saya akan jadi speaker untuk yang itu. Dr. Fairuz pun kalau free nanti saya akan jemput lah untuk bercerita berkaitan dengan GPP. Okay, terima kasih kepada JKKP DOSH, Putrajaya, kepada iFork, kepada UTM dan juga Unbox. Kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi di sesi akan datang. Bersama kita menuju